Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kali ini saya nak sharekan satu kisah seram yang saya ambil daripada sumber internet dan dibagi tajuk kat sini, kisah seram Genting Highland. Jadi untuk kisah seram kali ini saya akan buat 2 part 1 dengan part 2 sebab kisah dia panjang sangat. Kalau tulis dekat sini lebih kurang dalam 27 page jugalah. Jadi sebab terlalu panjang saya akan buat 2 part, okey? So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kita bagi nama samaran dia sebagai Huzairi. Sebenarnya kebetulan anak saudara baru saya yang bakal lahir nanti, diorang ni macam dah plan lah nak bagi nama Huzairi. Jadi saya pun macam sokong lah sebab ia orang besar kat sekolah kita tu namanya Huzairi juga. Jadi dah kebetulan teringat dengan nama dia tadi. Kita bagi nama samaran dalam cerita kali ni Huzairi dan kita akan panggil dia dengan nama gelaran Ayi. Ayi cakap kisah seram yang dia alami pada masa tu dah berlaku bertahun-tahun lepas. Katanya pada masa tu dia belajar di KDU. So sebab dia belajar dekat kolej swasta, ramailah kosmet dia tu yang terdiri daripada berlainan kaum. So kos dia sendiri pun majoritinya adalah Cina tau. Jadi sebab itulah hampir semua kawan-kawan dia adalah berbangsa Cina. Nak dijadikan cerita, Ayi dengan kawan-kawan Cina dia yang lain dah plan dah yang diorang nak pergi holiday. So katanya lepas habis kelas terakhir pada tengah hari Jumaat tu, Ayi dengan 3 lagi orang kawan dia yang bernama Jimmy, Tioh dan juga Lee, diorang berempat ni bercadang untuk pergi bercuti. Yelah asyik terperap je dekat rumah sewa tu kan. Katanya mana boleh tahan. Jadi kebetulan pula hari Isnin tu semua kelas dia batal. So makinlah bersemangat diorang ni semua nak berholiday kan. Mula-mula tu diorang bercadang nak terus bertolak ke destinasi percutian diorang ni pada petang Jumaat tu. Tapi sebab Jimmy ada hal pada masa tu, jadi terpaksalah si Jimmy ni balik ke rumah dia sekejap. Dan rumah dia tak jauh mana pun, dekat daerah Selangor tu juga. So diorang semua terpaksalah tangguhkan percutian diorang tu pada hari Sabtu. So hari Sabtu tu katanya diorang semua ni membuta sampailah jam 12 tengah hari. Dah 12 tengah hari baru diorang semua bangun dengan muka yang yelah mamai baru bangun kan. Diorang pun berkumpul ramai-ramai dan mula bincang destinasi percutian mana yang diorang nak pergi kali ni. Sebenarnya dah sejak daripada semalam lagi. Masing-masing pesan, pilihlah satu tempat kan, nak pergi ke mana, nak pergi bercuti ke mana kan. Esoknya nanti kita bincang lah. Dah semua orang setuju, baru kita pergi macam tu kan. Dan akhirnya lepas 10 minit diorang berbincang dan buat kira-kira juga bajetnya berapa-berapa semua kan. Jadi pada masa tu diorang semua setuju. Okeylah, kita pergi ke Genting Highland, tempat peranginan yang terkenal pada masa tu. Lagipun tak terlalu jauh sangat daripada rumah sewa kan. Cuaca dia pun dingin, ada taman tema boleh main-main. Yang paling penting boleh pergi usah awet-awet hot. So macam semua senarai tu terbaik lah untuk jiwa mudanya, katanya lah. Jadi tengah hari tu lepas dah selesai mandi, diorang packing baju semua dan dengan gembira, dengan senang hati, semangatnya diorang ni dah bersedia dah untuk pergi bercuti. Pada masa tu diorang semua macam happy-happy lah kan, gelak-gelak, ketawa, bersiuriang macam tu. Yelah mau bercuti kan, orang nak happy-happy. Tapi katanya sebelum tu diorang singgah untuk makan tengah hari dulu. Lepas tu pergi 7-Eleven untuk beli jajan. Datuk Ayi ni cakap diorang semua naik kereta Daihatsu Crate. Saya tak pasti bacanya betul ke tak, tapi kereta Daihatsu lah yang diorang naik ni katanya sangat santai dan juga perlahan macam tu. Tiba-tiba saya terfikir macam mana Daihatsu Crate ni. Itulah kita ni macam buta kereta sikit. Kalau yang lama-lama tu memang tak tahulah. Walaupun Ayi ni cakap sebenarnya kereta tu boleh tahan uzur juga. Yelah mungkin jenis kereta lama kan. Jadi diorang nak mendaki sampai ke puncak Genting Highland sana dengan kereta yang uzur tu lagi. Kita boleh bayangkan lah kan macam mana diorang punya pendakian tu. Katanya laju sikit je daripada kelajuan lori tau. Ya Allah, sadis saya dengar. Lepas tu dia cakap Honda petak pun relax je potong diorang tau. Boleh bayangkan macam mana. Katanya begitu hina sekali diorang rasa masa tu. Dah tu yang lebih menyakitkan hati, tahu apa? Bila ada awet ni, dia membonceng motor tau. Lepas tu, dia tengok ke arah diorang ni yang tengah mendaki gunung dengan menggunakan kereta yang agak uzur. So pada masa tu perempuan tadi pergi senyum-sinis dekat dia orang tau, pandang-pandang dia orang. Lepas tu macam tertahan-tahan nak gelak macam gitulah.
Ya kan, siapa je yang tak sakit hati kalau dah awet cun-cun macam gitu, boleh pula pergi senyum sini, lepas tu macam agak mengejek kat dia orang kan. Datuk Ayi cakap rasa macam menyesal pula tak naik kereta kabel je. Katanya sampai sekarang dia masih lagi tak boleh nak lupakan senyuman sinis awet motor tadi. Dengan kepalanya yang terhangguk-hangguk sebab nak menahan ketawa katanya. So pada masa tu, setiap kali kereta ataupun motor lintas je diorang mesti secara berjemaah akan maki hamun si Lee ni tau, tanpa belah kasihan pula tu. Padahal sepatutnya diorang bersyukur lah, sekurang-kurangnya Lee ni ada juga kereta, diorang boleh lagi merasa naik kereta tau. Kadang-kadang tu si Jimmy dia pergi ambil penggaru belakang tu kan, lepas tu dia pergi ketuknya kepala Lee ni, tapi bergurau je lah, tak adalah betul-betul serius kan. Dan katanya perjalanan diorang ni memang penuh dengan gelak tawa, tak ingat dunia langsung. Dah tu lebih kurang dalam pukul 5 petang, diorang semua dah sampai dekat puncak Genting Highland dah. Masa tu diorang nampak ramai sangat orang. Dah tu diorang pun pergilah ke First World Hotel. Bila dah sampai hotel tadi, ditanyakan bilik, alamak dah penuh lah pula kan. So katanya rosak plan diorang pada masa tu. Yelah, takkanlah nak lepak-lepak kejap ke atas sana, lepas tu turun bawah balik, lepas tu balik rumah kan. Tak berbaloi langsung, dah lah nak daki tu pun satu hal. Rupa-rupanya budak-budak Cina ni dia ada plan B tau. Katanya kawan-kawan Cina dia sembang awal-awal lagi, tapi sembangnya tu dalam bahasa Cina, so manalah dia nak faham kan. Dan plan B yang diorang maksudkan tu adalah menyewa dekat homestay ataupun apartment, lebih kurang lah. Apartmennya pula ada dekat bawah sikit daripada First World Hotel. Dah tu Jimmy cerita yang kata keluarga dia pernah hampir menyewa dekat homestay tu, tapi tak jadi. Sebab pada masa tu diorang buat keputusan untuk pergi menyewa dekat bilik yang ada di Hotel Sri Malaysia. Cuma Hotel Sri Malaysia tu agak jauh sikit lah, nak kena turun ke bawah macam itu kan, jauh daripada puncak Genting. So sebab diorang semua dah buat keputusan dah nak pergi menetap dekat homestay tadi, diorang pun terus gerak turun. Dia pergi ke arah apartmen tu lah. Ya, homestay yang dimaksudkan ni adalah satu bangunan apartmen. Dan satu bangunan apartmen tu banyak lagi lah bilik-bilik yang kosong. Katanya jarak homestay tu daripada puncak Genting sana ambil masa lebih kurang 10 minit. Jalannya boleh tahan bubuk lah sebab yelah kena belok kanan belok kiri berliku-liku macam tu kan. Dah lah pada petang tu hujan, jadi cuaca pada masa tu agak berkabus. Kabusnya pula bukan main tebal lagi, so agak susah sikit diorang nak perhatikan jalan. Katanya dalam suasana yang berkabus tebal tadi, diorang hanya baca signboard je, dan signboard itulah yang bawa diorang ni semua pergi ke apartmen tu. Datuk Ayi cakap yang daripada tadi lagi diorang duk bergelak sakan semua kan, sekarang ni diorang semua senyap je. Yelah, masing-masing fokus dengan jalan depan dan tolong Lee ni untuk tunjukkan jalan, baca signboard sekali kan. Katanya diorang perasan yang pada masa tu ada sebuah je kereta yang berselisih dengan diorang tau. Itu pun pemandunya ni menjeling tajam je ke arah diorang. Tak lama lepas tu diorang nampak ada sebuah bangunan yang terletak di sebelah kiri diorang. Bangunan tu bukan main tinggi lagi, dan diorang sendiri pun terpaksa dongak sikit kepalanya untuk tengok ke arah bangunan tu. Ya, sebab bangunan tu sendiri terletak lebih atas daripada aras jalan yang diorang lalui sekarang ni. Tinggi jugalah bangunan tu, katanya mungkin dalam 30 tingkat lebih kurang lah. Dan bangunan tu berwarna putih, ada 2 menara ataupun 2 bangunan yang bersambung di bahagian aras tanah. Jadi bangunan ni lah tempat yang diorang nak tuju sebenarnya. Okey, lepas dah keluar daripada kereta, diorang ada dekat depan apartmen tu. Ayi tadi dia pandang segenap sudut tau, dan dia perasan lah yang bangunan tu macam agak usang. Dah tu keadaan ataupun suasana bangunan tu sangat menyeramkan tau. Katanya bangunan tu bercat putih, tapi macam ada kesan-kesan lumut yang berwarna merah. Sekali tengok memang nampak macam darah yang terpecik macam tu. Jadi dia fikir, oh mungkin cuaca yang sejuk kot, dengan kabus ni tebal lagi kan. Jadi diorang macam nampak catnya tu berwarna sebegitu. Dalam masa yang sama juga, diorang ni semua tak nampak seorang pun manusia yang ada dekat situ. Kalau nak kira kereta pun lebih kurang dalam 10 buah kereta je yang ada duk parking dekat area situ. Memang beza sangatlah dengan First World Hotel. Suasananya pun sunyi, dan sunyi tak sunyinya tu sampaikan diorang boleh dengar bunyi angin tu. Ayi tadi pun tanyalah Jimmy kan, "Weh Jimmy,
tempat apa yang kau bawa kita orang ni? Ya kan masa dia orang keluar je daripada kereta tadi, semua orang terdiam tau. Masing-masing macam pandang je ke arah bangunan tu. Dah Jimmy pun jawab acuh tak acuh tau. Dia cakap, tempat apa lu tanya? Tu ada signboard, baca sendiri mah. Tapi yelah memanglah dia baca. Tapi tempat ni ya macam krik-krik kan. Dah tu Lee pun ngajak ni orang ni semua masuk. Dah lah jomlah kita tanya ada homestay kosong ke tak. Jadi diorang semua pun pergi ke arah lobby apartment tu. Dan Lee lah yang ada kat depan sekali. Sebab katanya antara diorang ni semua, si Lee ni lah yang berhati kering sikit. So pada masa tu Ayi, Jimmy dan juga Tio hanya pandang sesama sendiri je sambil-sambil telah Tio. Betul ke nak menginap kat sini malam ni? So sampai je dekat ruang lobby. Memang lobby apartment tu luas sangat, tapi tak ada perabot langsung tau. Yang ada cuma meja kaunter yang kecil je. Lepas tu suasananya tu rasa suram semacam je. Dan diorang nampak lah dekat kaunter sana ada seorang uncle ni dan juga seorang aunty yang agak tua. Pada masa tu Lee dan juga Jimmy tadi terus menuju ke arah kaunter. Ayi dan juga Tio pula berdiri dekat tengah-tengah ruang lobi tu sambil pandang-pandang sekeliling. Dekat hujung lobi sana, diorang nampak ada 2 orang yang tengah menyapu lantai. So masa tu diorang fikir, oh mungkin ini cleaner dekat apartmen ni tak. Dah tu Lee tadi pun pandang ke arah Ayi dan juga Tio. Lepas tu dia cakap macam ni, weh, 1 malam 120, kalau 2 malam 240, lu mau? Macam tu kan. Ayi dan juga Tio pada masa tu diorang saling berpandangan, lepas tu angkat bahu. Katanya buat isyarat macam tak kisah pun dengan harga tu, sebab memang dalam bajet dia orang lah harga sebegitu. Dalam masa yang sama, sebenarnya Ayi ni rasa macam tak sedar hati tau nak bermalam dekat apartmen ni. Sebab dia tak dapat rasa langsung positif vibe yang ada dekat situ. Jadi bila dah bayar, bila dah booking bilik semua, diorang pun pergilah angkut beg dekat kereta kan. Dan Lee cakap banyak lagi homestay yang kosong dekat sini. Tadi masa dia booking bilik tu, dia siap boleh pilih lagi nak tingkat berapa. Lepas tu dia ambil lah tingkat 8 sebab katanya ada ong sikit. Dah tu dia orang angkut semua barang-barang dia orang pergi naik lift kan. Dan lift untuk ke tingkat 8 tu pun nampak macam usang dan juga kurang terjaga. Risau jugalah dia orang kalau dia orang masuk sekali lift tu rosak kan. Memang mati lah terperangkap dalam lift tu. Dah lah tempat ni macam tak ada manusia sangat. Tak lama lepas tu lift tadi tiba dekat tingkat 8. Bila pintu lift tadi terbuka je, diorang nampak ada laluan ke koridor. Dan laluan tu sendiri pun agak berkabus jugalah. Yelah diorang sendiri ada dekat tempat tinggi kan. Dekat bawah sana pun berkabus dah macam gitu. Bila dah naik tingkat atas lagi, of course lah lagi berkabus. So pada masa tu diorang ni macam teragak-agak tau. Nak keluar pintu lift ni ke tak? Nak keluar ke tak? Sebab diorang dapat rasa yang ada aura-aura yang tak baik dekat sekeliling diorang. Tapi biliknya dah booking, so nak tak nak diorang kena keluar juga. Jadi diorang pun berjalan melalui koridor tu lah untuk ke homestay diorang. Pada masa tu Ayi ni perasan hampir ke semua rumah yang diorang lalu, diorang tengok kosong. Masih lagi bermangga tau, dikunci rapat, tak berpenghuni. Masa diorang dah sampai dekat pintu homestay diorang pun, sempat lagi Ayi ni menjeling dekat sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Yelah nak tengok lah kan homestay yang dekat sebelah ni ada penghuni ke tak. Tapi apa yang dia nampak, kedua-duanya tu, kiri dan kanan, semuanya dibangga rapi tau. Maksudnya memang tak ada orang lah. Dekat area situ memang ada diorang je. Okay, lepas masuk ke dalam homestay tadi, katanya homestay yang diorang sewa ni agak selesa jugalah. Boleh dikatakan fully furnished. Semua barang ada. Segala perabot macam sofa, katil, dapurnya pun lengkap. Jadi kalau dapat 120 tu macam mengam sangat lah kan. Cun lah. Dah masuk ke dalam homestay tadi, diorang berehat kejap. Diorang borak-borak kosong. Lepas tu dah tu barulah diorang keluar balik untuk naik puncak genting. Ya kan motif utama diorang pergi sana untuk melepak. So dekat puncak sana diorang pergi melepak, diorang makan malam, sambil-sambil meronda lah dekat dalam tu, indoor theme park kan. Lebih kurang dalam pukul 10 malam baru diorang boleh tolak balik, pergi homestay balik. Pada masa tu keadaan sekitar makin berkabus tau. So perjalanan diorang pun makin perlahan lah. Sebab katanya Lee pada masa tu yang tengah mandu ni terpaksa lah lebih berhati-hati lagi kan. Memandu pun dengan lebih perlahan lagi. Dalam masa yang sama pun Ayi ni beberapa kali menjeling ke arah kanan, ke arah kiri, melilau je lah matanya. Katanya dalam jarak penglihatan yang terhad macam gini, dia punya diri penglihatan tu lebih aktif lagi untuk scan keadaan sekitar. Dalam masa yang sama pun masing-masing sempat lagi nak mengusik. Katanya asyik-asyik seram,
bawa obat seram kan. Sampaikan riuh dalam kereta tu, diorang ni bergelak ketawa, bergurau. Katanya daripada jauh, apartmen tu nampak sangat kabur. Makin dekat, makin jelas bangunan tu. So memang nak kena perhati betul-betul. Bila dah sampai dekat depan bangunan tadi, perasaan seramnya tu kembali tau. Dia sampai je dekat depan bangunan, diorang terus nampak bentuk bangunan ni yang sangat usang. Katanya macam dah masuk ke alam lain dah. Dah tu dalam kepala Ayi ni penuh dengan bayangan game-game yang dia pernah main sebelum ni. Game-game seram dekat komputer tu. Lepas tu Ayi ni cakap, dia rasa tempat ni sangat sesuai untuk buat set penggambaran filem yang cerita hantu macam gitu. Contoh tajuknya mungkin Hantu Kak Limah Pergi Genting. Belum buat lagi tu. So pada masa tu, bila diorang semua keluar je daripada kereta, berdiri dekat tempat parking tu, dah tu diorang semua pandang ke arah bangunan. Diorang boleh kira tau berapa buah je yang lampu ni menyala. Yelah, diorang fikir maksudnya beberapa orang je lah yang tinggal dekat apartmen ni. Dekat tingkat yang diorang menyewa tu, rumah diorang je yang menyala tau. Maksudnya dekat satu tingkat diorang tu, diorang je lah yang menyewa dekat situ. Tingkat atas pada tingkat diorang ni pula semuanya gelap. Dah tu selang 2 tingkap ke bawah, barulah ada rumah yang bercahaya. So daripada tadi diorang duduk bergelak sakan atas kereta tu kan. Pada masa ni, bila dah nampak keadaan macam gitu, semuanya senyap, terkedu terus. Yelah, bangunan apartmen sebegitu besar, tinggi pula tu. Lepas tu ada beberapa buah je yang berpenghuni. Kan seram tu. Tapi katanya tak sampai beberapa saat lepas tu, diorang sambung gelak balik. Ya kan, masing-masing mengusik, bergurau, lepas tu buat lawak kan. Jadi bergelak tawa balik lah. So pada malam tu, diorang berjaga, diorang melepak, diorang borak sampailah 1 pagi. Katanya sambil-sambil tu diorang layan TV, lepas tu main daun teruk. Dan itu tak pelik pun, sebab biasanya kalau malam minggu je, diorang ni akan berjaga sampailah pagi tau. Cuma pada kali ni, semua orang macam mengantuk awal lah pula. Nak dijadikan cerita, sepanjang diorang berjaga sampai pukul 1 pagi tu, diorang dah perasan dah ada benda aneh dekat apartmen diorang ni. Sebab sesekali diorang terdengar macam ada bunyi air dekat sinki. Yelah, sinki yang ada dekat dapur sana kan. Bunyi kuat tau, macam orang tengah basuh pinggan macam tu. Dah tu tak lama kemudian, bunyi air dekat sinki dalam bilik air pula. Dan bila diorang pergi cek, tak ada pula kata bilik air tu dibuka ke apa. Senyap je, bunyi pun dah tak ada. Dah tu last kali diorang dah malas nak ambil pot, malas nak hirau, dan diorang buat kesimpulan yang bunyi-bunyi tu semua datang daripada rumah jiran. So pada pukul 1 pagi tu, masa Ayi tadi sedang cuba untuk tidur, tiba-tiba pula dia boleh terdengar bunyi selipar berjalan dekat luar koridor sana tau. Bunyi seliparnya tu bukan berjalan biasa, tapi seolah-olah diseret-seret tau seliparnya. Pada masa tu dia perasan lebih daripada 4 kali jugalah dia bunyi selipar tadi berjalan ulang alik dekat luar sana. Bila Ayi ni pandang ke arah Lee, dia dah sedap berdengkur dah. Dia dah lena dah tidur. So Ayi ni pun macam malas lah nak layan kan. Dia fikir, oh mungkin itu pekerja apartmen kot, ataupun mungkin Pak Gad yang meronda ke apa kan. Dan tak lama lepas tu, dia pun tertidur juga. Esok hari tu, Ayi lah orang yang paling awal yang terjaga. Dan benda pertama yang dia perasan, benda pelik pertama yang dia perasan adalah kasut dan juga selipar dia orang ni semua boleh bertukar pasangan tau. Contohnya macam kasut dekat sebelah kiri dia dipasangkan dengan kasut dekat sebelah kanan Jimmy. Dah tu selipar dia pula dipasangkan dengan selipar Tio. Jadi pada masa tu, sebab dia perasan benda ni, dia pun susunlah balik selipar-selipar dan juga kasut tu semua. Katanya dia pun dah lupa hal tu sampailah masa dia cerita ni baru teringat balik. Dan dia sendiri pun tak pasti sama ada benda ni betul-betul ada yang nak ngusik ataupun sebenarnya ni semua hanyalah prank daripada kawan-kawan dia je. Yelah, daripada petang lagi kan dia orang duk bergurau tentang benda-benda seram. Jadi itulah, dia sendiri pun tak tanya benda ni dengan kawan-kawan dia. So sampai sekarang lah dia tak tahu. To be continue. Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Kita akan sambung dekat part 2 nanti. Dan katanya part 2 ni lagi haunted, lagi menyeramkan. So saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.